Sebab tu kita katakan jenis berubat orang apabila ada kaitan dengan benda-benda macam ni adalah unsur-unsur khurafat. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari tu kita ada bincang pasal khurafat. Ada satu bab kita masuk pasal buang sial ataupun bahasa Penang dia buang sial lah. Lepas ni kita nak bincang lagi banyak. Dia ada banyak benda yang kita buat, benda-benda khurafat dalam kehidupan seharian kita. Mungkin kita tak sedar. Okey. Ustaz, kita sambung pada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah, Aiman dan semua kru serta semua penonton, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siri yang telah lalu kita telah bincang berkenaan dengan khurafat. Ini buku saya tajuk dia Khurafat Menurut Al-Quran dan Sunnah. Okey, nanti insya-Allah boleh dapatkan di pasaran, ada edisi kedua. Maksudnya edisi yang lebih lengkap. Ini peringkat pertama mula-mula terbit. Edisi pertama, edisi kedua insya-Allah lebih lengkap dengan gambar, dengan maklumat-maklumat tambahan lah. Okey. Jadi setelah dibuat buku ni hampir 10 tahun yang telah lalu. 10 tahun lah. Lebih kot. Daripada tahun 2008. Lebih lah. Ni dah lebih daripada 10 tahun, dah 12 tahun dah. Jadi kita nak kemaskinikan buku ni dengan maklumat-maklumat tambahan. Okey. Siri yang telah lalu telah pun saya bacakan dan saya sebutkan bahawasanya definisi yang dipegang oleh pihak JAKIM terhadap apakah yang dimaksudkan dengan khurafat, iaitulah cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta. Perkara dusta, khayalan, ajaran-ajaran, pantang larang, adat istiadat, ramalan pemujaan ataupun kepercayaan yang amat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua ini perlu dijauhi oleh semua orang Islam kerana ia merupakan dosa. Ini dia punya perenggan dia di dalam buku terbitan JAKIM tentang ajaran sesat. Okey. Baik. Saya ada sebut di sini saya punya definisi yang lebih kurang sama juga tapi dengan ayat yang lain. Khurafat adalah perkara yang merujuk kepada persoalan amalan, fahaman, tingkah laku yang bercanggah dengan ajaran Islam dan adat kebiasaan manusia yang sejahtera akal pemikirannya yang dapat dikategorikan sebagai ajaran sesat, benda-benda yang salah menurut pandangan Islam. Dan ada siri yang telah lalu sebenarnya kita terlepas satu tajuk yang penting, iaitulah punca-punca terjadinya khurafat. Nombor satu, jahil lah. Tak tahu apa. Tak tahu apa lah. Bila ramai orang tak tahu. Kadang-kadang orang kalau dalam bab bomoh ke apa sakit ikut dah ni habis. Islam kata kalau kita nak berubat, kita mencari orang-orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah, hubungan dia dengan Allah, dia jaga dia punya amalan, orang yang bertakwa. Kerana ini yang disebutkan oleh iblis laknatullah, bahwasanya dia akan la'ughwiyannahum ajma'in, dia akan sesatkan semua anak cucu Adam, illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hamba Allah yang mukhlas. Orang belajar dalam bahasa Arab ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin macam kita, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tak ikhlas. Kalau mukhlasin, orang yang sentiasa hidup dalam keadaan ikhlas. Maksudnya di sini orang ada ilmu, iman, takwa dia tinggi dengan Allah, maka orang ni lah orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang ditakuti oleh iblis jin, iblis syaitan. Okey, kejahilan. Yang kedua, kepentingan peribadilah. Bila ada kepentingan peribadi, ada nak tu anak adalah dia nak buat upacara ke, dia nak mencari, nak tarik duit ke umpamanya, ada kepentingan peribadi. Kemudian yang ketiga, memang ada niat jahat. Memang dia ada niat benda-benda tak elok dia nak buat sesuatu. Yang keempat, kadang faktor pergaulan. Pergaulan ni ialah kadang-kadang member ajak pergi bomoh sana, bomoh sini, buat benda tu, buat benda ni. Kita pun on saja, tak tahu pun akhirnya kita buat juga. Macam ada satu budak baru-baru ni, dia main jumpa saya, dia nak buang dia punya susuk yang ada dalam badan dia buat dekat Sami Siam. Kemudian Sami Cina ke Siam lebih kurang tu, dan kemudiannya saya kata kat dia, siapa pergi buat? Dia kata dalam masa saya tak tanya kepada tak maksudnya tak terfikir kata benda tu salah kan.
Dia kata terfikir juga masa nak buat, dan dia tanya kat Sami tu kata tak apa. Tanya kat Sami tu ni. Tanya kat Okey. Sami. Ni jadi masalah. Oh, Kan kadang-kadang kita macam nak kata hang ni kok mana kan, dia bertanya apa kat Sami kan, dia kata tak tahulah, rasa macam nak tanya kat Sami tu. Sami tu pula kata tak ada apa, ini tak ada apa-apanya, tak ada apa, tak ada iman, tak ada apalah kat dia. Kan? Kemudian faktor keadaan sekeliling. Kadang-kadang kita duduk di kampung. Kampung tu memang jenis kampung yang mana lah tahu, pergi menikah dengan orang duduk kampung mana-mana. Yang kemudiannya kampung tu pula jenis orang pun tak ada ramai, tak ada orang luar, jauh daripada pedalaman. Yang mana orang kampung tu semua memang jenis kalau sakit bomo duk buat benda-benda khurafat, maka kita pun dah tak payahlah yang tu lah, anak sakit bercari kan, umpamanya. Kemudian faktor adat kebiasaan. Memang kita daripada kecil Adat, dengan betul, kita, dengan tok nenek moyang kita, sakit ya tok boh mau. tak nak benda lain. Kan. Yang ketujuh memang kepercayaan karut. Memang dia percaya sungguh-sungguh benda-benda lagu tu. Benda-benda tu melibatkan soal dia punya kefahaman. Bukan takat jahil satu bab, tapi dia memang kepercayaan dia memang karut. Dia memang duk tengok filem-filem, gambar-gambar. Ni pun satulah masalah. Baca pula buku-buku yang cerita benda-benda yang merapu-merapu kan. Keturunan dia. Keturunan sama. Dan yang faktor yang terakhir, yang ke-8, pengaruh politik lah. Dan pengaruh politik. Oh, okey. Kita bisa tengok yang 20 tahun yang telah lalu lebih kurang berlaku kisah di Pahang dengan cerita Mona Fendi kan. Okay. Memang orang kat politik ni sebahagian yang tak ada ilmu, yang jahil ni memang cari bomoh untuk buat tu buat ni, nak naik nama, carrier dan sebagainya. Memang benda ni memang berlaku lah, dan mungkin juga sampai hari ni, dan tak tahu sampai bila memang ada orang yang buat benda-benda lagu tu kan. Okey, siri yang telah lalu kita sudah sebutkan perkara yang pertama berhubung dengan amalan khurafat, iaitu menganggap seseorang itu sial ataupun sesuatu itu sial, dan kemudiannya ada pula amalan untuk buang sial. Itu satu dan dua lah. Umpamanya apa amalan tepung tawar kan. Saya pun heran, awak tepung dia bagi tawar dia. Cuma kita tambah garam sikit lagi, buah apa telur apa lebih kurang, kacau-kacau masak dia. Yang pergi buat tepung tawar tu pasal apa, nak tawarkan apa kan. Dia punya simbolik, tetapi saya ingat macam ni orang Melayu dulu-dulu ni, dia macam ada simbolik tau. Dia kalau buat ni kerana apa? Dia macam saya ingat masa saya kahwin dulu, orang tua-tua kalau kami di Penang ni biasanya, tak tahulah Aiman dulu macam mana, dia ada amalan suap gula. Nah, tu ada kena orang. Kena. Satu sudu. Satu sudu tu kira okey. Kalau dulu-dulu depan dia ambil gula yang daripada gula cube tu. Gula cube tu dia disebut satu seperti mai ni susun buat macam dalam bentuk masjid apa semua. Maka duk ambil gula tu cantik susun buat macam replika tu, lepas tu duk ambil satu suap. Satgi dia ni satu, satgi dia ni satu. Telan dia pun nak melugai lah. Jadi itu amalan satu benda simbolik. Pasal apa? Bagi makan benda manis. Ni darah manis, anak darah, orang manis lah. Macam hidup manis-manis maksudnya. Macam tu lah kan. Benda manis ni digambarkan pada benda-benda yang seronok, keselesaan, suka dan sebagainya. Okey, kan bagi makan masam kot. Bila sebelum nak kahwin makan masam duk muka kerut gitu kan. Orang makan manis orang tak buat muka gitu, jadi seronok kan. Jadi simbolik ya. Mungkin tepung tawar ni asalnya mungkin simbolik. Nak tawar lah benda-benda, maksudnya kita nak tawarkan diri kita apakah wallahu alam, tapi akhirnya benda-benda tu mungkin jadi satu amalan kepercayaan. Biarlah kemungkinan kita beranggapan macam tu, ataupun memang daripada awal lagi benda-benda tu memang benda-benda unsur tak baik yang dia amalkan. Kemudian ada seterusnya menjamu hantu dan tok nenek. Yang ni nak tikar nombor ekor lah, nak cari apa benda-benda merepek-merepek ni ada lah. Nah kan dia tiba bola segala pulut kuning, segala telur, color hitam, color merah, color hijau, 3 line, 4 line semua ada. Telur pun ada macam-macam color kan. Okey. Ini tak tahulah dia nak puja hantu mana punya kan. Kategori bahaya. Bahaya ni melibatkan soalan akidah. Dia kira kalau macam puja nanti dia kira sembah benda lain dah lah. Ya, syirik kan. Dia boleh jadi murtad kalau buat. Syirik tu murtad. Direct terus lah. Syirik tu murtad lah. Kalau rosak agama syirik, mensyirikkan Allah. Ada seorang kawan saya ni, dia duduk kampung-kampung lah di Pulau Pinang, tak payah sebut lah di mana kan.
Pulau Pinang ni serba-serbi ada. Nasi kandang ada, tom yam ada. Kan? Nasi berlauk ada, dia campur semua benda ada. Nasi kerabu pun ada. Okey, jadi dia satu hari kawan dia ni, adik dia nak kahwin. Jadi mak dia ni bukan kata orang tak ada agama, duk pergi masjid kadang-kadang, pergi kuliah, orang yang melaksanakan amal ibadat, mak haji, pak haji, mak bapak orang bagus. Tapi satu hari ketika mana adik dia nak kahwin, mak dia sudah ambil tempurung, bubur pulut kuning, letak bunga-bunga lah, limau apa semua, dan letakkan di peradu pokok nyok lah, pokok kelapa. Letak dekat peradu ni, kemudian dia pun tanya, mak buat apa benda ni? Mak dia pun kata, ni adik hang nak kahwin ni, nak kena buatlah lebih-lebih korang bagi selamat adik-adik hang ni. Macam tu pula. Macam tu. Baik. Kan, nak kena bagi makan lah kita punya tok nenek moyang kita apa semua. Tok nenek moyang semua pergi tak kembali tu suruh bagi makan. Depa ada makanan depa baik, depa makan benda baik, depa tak baik atas dunia depa makanlah apa yang Tuhan sedia untuk depa, kita suruh kalut bab makan minum depa. Makan minum fikir orang yang masih hidup, orang dah mati suruh kalut. Dia macam pelik pula duk bagi makan. Pasal apa? Orang kita dia percaya macam manusia ni mati dia boleh balik mai, dia boleh cuti. Dia pergi tak kembali, dia pergi ke alam lain, nama dia alam barzakh yang tidak ada pintu kembali, pintu tak ada, tingkap tak ada, celah mana lubang-lubang yang boleh tembus mai ke alam dunia. Benda tak boleh difikirkan dengan fikiran akal yang waras. Maksudnya benda ni kena beriman saja. Iman saja boleh menyebabkan manusia percaya. Macam mana pula boleh pergi dan kemudiannya balik? Ya, syok boleh letak benda makan. Boleh letak benda makan. Okey, tak apalah. Okey, dia kata dia letak benda makan. Kawan kita ni kata, mak dia apa mengaji dengan saya bab khurafat ni. Jadi dia kata, mak ni pelik ni, tak betul ni. Hang tak tahu sudah lah tu. Dia pun dia malas nak lawan cakap mak dia. Akhirnya dia pun tak tahu, dia main cerita dekat saya. Saya kata, itulah nak buat macam mana kepercayaan. Orang tua-tua kadang-kadang benda-benda ni jangan duk pergi bangkang tak ketahuan, sekali lagi dia tak mengaku anak, dia percaya kat benda khurafat lagi besar. Ini kaki bomoh ni susah lah kan. Okey, kemudian saya bawa datangkan dalam buku saya ni dengan dalil-dalil semua lengkap, Quran, hadis sahih. Tapi kita tak cukup masa, kecuali atas permintaan nak detail. Dan macam ni ya, senang, tak puas hati apa saya cakap, minta dalil lah. Kan, kadang-kadang ada orang, mana jumpa ada ayat Quran ke? Ada hadis ke? Mana dalil? Untuk geng yang mau dalil-dalil, kalau hang rasa boleh fikir, boleh akal boleh pi sampai level tu, jom duduk sebelah. Kita masuk grup sebelah. Macam tu. Maksudnya kadang-kadang ada orang bertikai, mana ada bukti, dia ni pandai cakap. Okey, tak apa. Gentleman, mai duduk bawa kita. Kita buat forum. Buat forum, tak ada masalah. Mai duduk sebab saya dah buat kajian. Ini adalah kajian. Okey? Dan bila kajian, buku ni pula dah berada di pasaran dan begitu ramai kawan-kawan yang dalam bidang ni mengkaji dan menjadikan ini sebagai rujukan. Untuk kita nak tahu mana dia dalil, mana dia bukti, di mana. Memang akan ada benda yang saya sebut ni akan dibangkangi oleh beberapa jenis manusia lah. Umpamanya yang keempat, kita akan berjumpa dengan benda khurafat lagi, ilmu seru gerak ataupun ilmu batin, silat batin. Okey, yang jenis macam tolak macam tu, terpelanting, kadang-kadang ni nak buang jin ni, tu dia. Apa. Saya nyatakan di sini, saya amat tidak bersetuju dengan amalan, walaupun ini adalah amalan saya suatu ketika dulu. Saya belajar satu benda, saya akan belajar sampai saya jadi guru. Saya tak mau sebut nama silat, mungkin takut benda tu nama ada sensitivity manusia, tapi saya nak sebut apabila ada amalan-amalan yang umpama ni tak pernah belajar silat, hanya baca Fatihah beberapa surah dan kemudiannya kita boleh bergerak bersilat. Merepek. Zaman Nabi pun sahabat pun semua berlatih perang, berlatih memanah, berlatih guna pedang, berlatih berkuda dan sebagainya. Bukan tiba-tiba terus pandai. Nabi pun jatuh parik, Nabi pun luka, jatuh patah gigi, luka sampai dalam peperangan Uhud. Nabi pakai baju besi 2 lapis dan hampir-hampir wafat, luka. Nak bagi tahu kata macam mana kita kata ada ilmu seru gerak, ilmu batin, tolak lagu tu je semua terpelanting. Kalau tolak macam tu saja semua terpelanting, cukup je lah Nabi pergi, tak payah siapa-siapa keluar perang, aku pergi seorang je. Beruk buat lagu tu semua, lipat bumi semua mati semua. Barulah kemahan.
Bukan tak kemas, sebenarnya Nabi pun kemas dah, tapi nak bagi tahu hukum zahir kita kena pegang dengan hukum zahir. Bila benda tu kena guna zahir. Walaupun mukjizat Nabi boleh berlaku, tetapi Nabi lagi masih menggunakan kudrat yang Allah berikan kepada beliau. Saya nyatakan bahawasanya ilmu seru gerak ni tidak ada asal usulnya dalam Islam. Pertama, tak ada sanad pengambilan daripada Nabi, walaupun ada beberapa jenis silat yang cuba mengambil sanad daripada amalan-amalan tertentu, daripada cerita bab-bab tertentu, dia ambil sanad salah silah benda lain dan kemudiannya digabung supaya benda tu dijadikan sebagai amalan sanad ataupun salah silah amalan dia. Yang saya tak mau sebut nama, dan kemudiannya dia kata yang ni sampai pada Nabi. Sebab tu kata dengan Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama tabi'in besar dalam dunia ilmu, dunia Islam, dia kata apa? Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalaulah tidak ada salah silah yang betul, sanad pengambilan dia yang betul, maka semua manusia boleh mendakwa apa saja. Saya boleh kata, saya pun boleh buat satu dakwaan, saya kata tuan-tuan ni amalan saya sendiri nak bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Khidir bertemu dengan Nabi, ataupun saya kata dah amalan ni saya dapat daripada Nabi Muhammad terus. Dalam mimpi saya jumpa Nabi Muhammad. Semua orang boleh mendakwa, tetapi adakah benda tu betul ataupun tidak. Kemudiannya ada lagi amalan-amalan jampi serapa yang ada unsur-unsur syirik. Seumpama pemujaan, seruan, umpamanya hey, kan? Hey api, hey tanah, kan? Hey besi kursani. Ni untuk amalan orang lelaki lah ni. Kononnya untuk power lah dan sebagainya. Tak mana kan nak power ni. Kan, kononnya okey, ambil lah, buatlah jampi. Dulu saya pernah belajar. Hai besi kursani, besi apa saya dah sebut dalam belakang ni, saya punya buku ni. Lupa lama dah tak baca. Mana dia? Hai besi terpacak, besi kursani terkunci pada rangkung pinggang aku. Aku hendak penaik sampai tulang belakang aku. Aku penaik lagi sampai urat belikat aku yang kuat. Aku peturun pula sampai pesawat aku yang kuat. Aku penaik pula darahku yang berketul menjadi hancur balik pulang pulih sedia kala. Seperti yang dahulu berkat aku memakai hak Tok Baginda Ali, hak Allah, hak Muhammad. Sidi berguru, sidilah kepadaku berkat doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia tutup itu balik. Itu ending tu cantik. Orang mungkin kata apa? Betul dah. Yang macam ni berlambak-lambak. Hai urat, aku tahu asalmu urat. Urat ada macam-macam lah. Dulu semua saya hafal dalam benda tu. Lupa lah. Hafal Quran lagi bagus. Okey. Dan bahaya ni. Mereka muka dimah dia nampak macam pelik. My ending bila ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua jadi betul. Ini jadi masalah. Okey. Ini di antara benda-benda khurafat yang masih lagi duk berlaku. Sadar sama ada kita sedar ataupun tak sedar, jampi-jampi unsur-unsur. Kadang-kadang nampak macam kita tak nampak ni, tapi kita kena ingat, kalau sekadar benda tu adalah doa, ya Allah tolonglah ya Allah orang ni sakit, kita nampak itu adalah unsur doa yang betul. Tak apa walaupun cakap Melayu. Tapi kita tak faham ada unsur pemujaan, sebut benda-benda yang kita katakan sebagai apa? Sebagai simbolik, tapi simbolik ni ada unsur-unsur benda-benda yang tak bersumberkan dalam Islam. Kita tak tahu apa benda besi kursani mai kok mana ni. Besi-besi ya. Tak apalah kot ada wujud dalam dunia besi kursani, besi paling kuat kononnya. Kalau ikut memang ada lah. Adakah? Kalau ikut depa punya belah-belah. Iyalah depa kata, depa kata macam besi kuning. Lebih kurang dia. Saya ada simpan juga besi kuning. Saya ingat tak kuat mana pun. Boleh patah. Boleh patah ya, kok boleh kemas apa. Tak ada pun lah. Ni semua sekadar dakwaan. Kadang-kadang ambil mungkin berkala ataupun mungkin besi campur dengan tembaga kali nak buat macam apa. Kadang-kadang mungkin lapisan-lapisan luar saja. Kita kadang benda-benda macam ni saya suka kalau ada masa nak kaji, ambil benda tu. Sebab dulu saya rajin, kalau saya jumpa tangkai saya akan ambil, saya operation. Saya akan buka tengok apa benda dalam tu. Tok anak cucu tumpang lalu, anak cucu tumpang benda-benda ni ya. Hidup mengaku jin, tumpang.